Selamat sejahtera semua. Hari ini mari kita lihat berkaitan kegunaan elektrolisis dalam industri. Terdapat 4 kegunaan elektrolisis dalam industri. Yang pertama adalah proses pengekstrakan logam. Yang kedua, proses penulinan logam. Yang ketiga, penyaduran logam. Dan yang terakhir adalah elektropenggumpalan. Mari kita lihat kegunaan elektrolisis yang pertama di dalam industri iaitu pengekstrakan logam. Logam reaktif dapat diekstrak daripada bijihnya melalui proses pengekstrakan logam dengan menggunakan kaedah elektrolisis. Kaedah elektrolisis ini dijalankan dengan menggunakan leburan sebatian logam atau larutan pekat aqueous garam. Logam yang diekstrak akan diperolehi di katod semasa elektrolisis. Mari kita lihat satu contoh logam yang diekstrak melalui elektrolisis iaitu logam aluminium. Logam aluminium diekstrak daripada bijihnya iaitu boksit ataupun aluminium oksida dengan menggunakan elektrod karbon dalam proses elektrolisis ini. Semasa proses elektrolisis berlaku, ion oksida di dalam leburan aluminium oksida akan bergerak ke elektrod karbon dan menderma elektron bagi menghasilkan gas oksigen. Dan seterusnya, di katod pula, ion aluminium akan bergerak ke elektrod karbon katod dan akan menerima elektron untuk membentuk pepejal aluminium. Jadi, dengan itu, leburan aluminium dapat dihasilkan dan akhirnya dapat dikeluarkan daripada bekas yang dilapisi oleh elektrod karbon. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan yang kedua, iaitu penulinan logam. Faktor jenis elektrod diaplikasikan dalam proses penulinan logam dalam industri melalui kaedah elektrolisis ini. Dalam kaedah ini, jenis anod yang digunakan serupa dengan ion logam di dalam elektrolit. Contohnya, dalam proses ini, elektrolit yang digunakan adalah larutan kuprum 2 sulfat dan elektrod yang digunakan adalah elektrod kuprum. Jadi, jenis anod serupa dengan ion logam di dalam elektrolit. Semasa elektrolisis, anod kuprum mengayon untuk membentuk ion kuprum 2. Ion-ion ini akan bergerak ke katod dan terenap sebagai logam kuprum tulen. Apabila proses penguraian ini berterusan, benda asing akan dikumpulkan di bawah anod. Akhir sekali, logam kuprum tulen akan diperolehi di katod. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan elektrolisis yang ketiga pula, iaitu penyaduran logam. Faktor jenis elektrod juga diaplikasikan dalam proses penyaduran logam ini. Semasa elektrolisis, sejenis logam disadur pada logam lain dan dalam proses ini, logam yang lebih mahal atau menarik seperti emas atau argentum ataupun kuprum disadurkan pada objek logam lain supaya kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan. Sebagai contohnya, dalam proses penyaduran logam ini, kuprum hendak disadurkan pada sudu besi yang dipasang pada katod. Dalam kaedah ini,
Jenis anod yang digunakan serupa dengan ion logam di dalam elektrolit dan semasa elektrolisis, anod kuprum akan mengayon untuk membentuk ion kuprum 2 melalui penderamaan elektron dan ion-ion ini akan bergerak ke katod iaitu pada ke sudu besi dan terenap sebagai logam kuprum tulen. Apabila proses penguraian ini berterusan, sudu besi akan disadur dengan pepejal perang kuprum dan kita katakan proses penyaduran logam telah berlaku. Sekarang, mari kita lihat proses kegunaan elektrolisis yang terakhir di dalam industri iaitu elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan ialah satu teknik inovatif untuk merawat air sisa. Kaedah ini mengaplikasikan dua proses iaitu elektrolisis dan penggumpalan. Semasa proses elektrolisis, pada anod elektrod ini, elektrod logam akan mengayon untuk membentuk ion positif. Pada katod pula, ion hidrogen dinyacas untuk membentuk gas hidrogen dan gas hidrogen ini akan naik ke permukaan air. Seterusnya, semasa proses penggumpalan berlaku, apabila ion logam yang bercas positif, ion hidroksida dan bahan pencemar dalam air sisa bergabung, ianya akan menghasilkan satu gumpalan yang dikenali sebagai flok. Flok ini akan ada yang terperangkap dalam gelembung gas hidrogen dan dibawa naik ke atas permukaan air dan ada flok yang lain pula akan tenggelam dan berkumpul pada dasar bekas. Jadi, itu sahaja berkaitan 4 kegunaan elektrolisis dalam industri. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.